Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada semua yang menonton channel ni. Dan nama aku adalah Wak Asri. Ini adalah channel Wak Vape. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton dan sentiasa memberi sokongan terhadap channel ni. Walaupun channel ni hanyalah channel kecil-kecilan yang tidak memiliki banyak views, tetapi sokongan dari korang semua yang menonton video-video dalam channel ni adalah amat-amat dihargai dan kami ucapkan jutaan ribuan terima kasih. Okey, apa cerita untuk video hari ni? Untuk video hari ni aku nak tunjukkan kepada korang berkenaan dengan recoil, sesi recoil ataupun sesi wicking kepada ini dot mission punya RBA untuk device .aio. Okey, mula-mula aku nak tunjukkan kat korang yang ni pelbagai benda lah. Yang pertama ni tank dia. Tank ni adalah standard .aio punya tank. Dia tak menggunakan binaan tank sendiri. Kemudian dot mission punya chimney dan top cap. Kemudian O-ring untuk mengikat tank ni untuk mengikat bahagian ni kepada tank. Kemudian deck dia, deck dot mission yang telah aku ceraikan, aku buka nanti akan pasang balik. Kemudian O-ring di kawasan bawah, peak insulator iaitu penebat haba, dan juga ini adalah kawasan pengikat ataupun penutup bahagian bawah serta pilihan airflow yang ada. Bermula dari yang paling luas, yang paling luas begini, hinggalah kepada yang luas itu adalah untuk DTL, dan kepada yang paling kecil ini adalah untuk MTL. Okay, mungkin nak kena adjust kamera sikit. So untuk sesi recoil ni, yang pertama sekali kita kena ohm tap ohm tap ataupun ohm reader. Kalau kau ada mod yang memiliki 510 punya adapter pun boleh. 510 punya connector. So kita pasangkan dia punya ni adapter untuk untuk dot mission ni tadi ke dekat kita punya ohm tap. Okay, so ini adalah bahagian deck dot mission yang telah diceraikan. Jadi untuk menggunakannya, aku memang sengaja cucilah, keluarkan untuk cuci kesan-kesan liquid. Jadi yang pertama sekali pasangkan peak insulator. Kemudian ambil bahagian skru dia ni dan kita pasangkan. Minta maaf kalau kualiti gambar kurang memuaskan, kualiti video kurang memuaskan sebab agak sukar sebenarnya buat benda-benda ni di depan kamera. So kita set up deck dia macam ni letak insulator, kemudian baru letak dia punya pole ke tempat skru lah. Kemudian untuk airflow, aku ambil airflow yang paling luas untuk DTL dan masukkanlah di bawah tu, bawah kawasan deck tu tadi Cuba dapatkan dan ketatkan supaya tidak bergerak-gerak di bahagian sini. Bahagian airflow ni di tengah dan ini adalah bahagian skru dia. Jadi kita ketatkan sikit, pakai kuku je, tak menggunakan tool. Kalau nak gunakan tool pun boleh, tapi aku tak nak terlalu ketat, nanti susah nak buka-buka balik. So deck kita dah pasangkan, maka pasangkanlah deck itu dekat connector 510 connector adapter untuk kita buat proses recoil dekat dalam mod ataupun ohm reader. Jadi ini adalah dia punya kawasan untuk kita letakkan coil. Jadi kita longgarkan skru dia supaya senang kita nak masukkan kaki coil tu. Longgarkan dua-dua skru ni, tapi jangan terlalu longgar, nanti tercabut pula. Perlahan-lahan longgarkan dan tinggikan supaya senang nak masukkan kaki coil. Jadi untuk coil,
pada pendapat aku lah, aku dah cuba pelbagai kombinasi. Aku rasa adalah lebih baik kalau untuk dot mission ni, coil tu dipasang kaki dia di atas. Macam mana tu? Macam ni Okey, untuk coil aku gunakan coil Wattlu. Siapa-siapa yang nak rasa coil Wattlu boleh hubungi aku. So ni coil Wattlu bersaiz 2.5 inner diameter dia 2.5 baby alien. Okey, ini coil, pre-made coil. So kalau kita pasang macam ni, kita pasang macam ni, ni kaki dia di bawah. Kaki dia di bahagian bawah. So untuk dot mission ni, cadangan aku lah dan aku punya pengalaman, kita pasang dia macam ni, kaki dia di atas. Kerana apa? Kerana ni. Airflow pin dia ni, kan, airflow hole dia ni ada terjojol sikit tau, kat kawasan tengah ni. Jadi kalau kau letak kaki coil di bawah, dia akan terkena ni, airflow pin ni. So, cuba buat untuk dot mission sahaja. Dia setiap RBA ni unik Setiap RBA ni dia ada cara-cara dia sendiri. So untuk dot mission korang kena pasang coil ni bukan macam ni tau. Bukan macam ni. Kaki kat bawah macam ni. Dia kena kaki di atas. Mana? Macam ni. Okay, so kita cuba Susah juga ni nak buat depan kamera. Okay, cuba masukkan. Okay, skru kita dah longgar. Aku dah longgarkan skru. So kita cuba masukkan sebelah kaki coil. Sebelah dah berjaya. Okay, sebelah dah berjaya. Dan kita cuba ikat dulu yang sebelah. Satu skru tu dah masuk tu. Kaki dia tu. Kita ikat dulu skru tu supaya dia tak lari. Supaya kita boleh masukkan kaki yang sebelah lagi. Lepas ni Okay, so kaki yang sebelah ni kita kena masukkan. So kena berusaha lah. So bila dah ketatkan skru tu, kita kena jongkang-jongkitkan dan placementkan coil tu supaya berada di tempat yang sesuai untuk airflow kan. Macam tu kan. Berada di tempat yang ngam. Macam tu. Pastikan skru diikat dengan kemas, dengan ketat, dengan tidak bergerak-gerak kerana dia akan mempengaruhi pembakaran, akan mempengaruhi flavoring dan macam-macam lagi. Jadi bila dah puas hati kedudukan coil, maka kita potonglah coil tu dengan coil cutter. Potong dengan hati-hati dan rapat di dinding tidak ada lebihan. So begitulah tadi coil dia, placement dia aku letakkan macam tu Dia dekat kawasan dinding dia ni, dinding dot mission ni memang ada satu lekukan untuk kita letakkan coil jig dan meletakkan placement coil tu di tempat yang paling optimum lah. So ni dah diletakkan dengan tempat yang paling ngam sekali. So kita adjust tinggi rendah dia sikit. Okay, begitu. So sekarang kita tinggal priming So priming daripada 15 watt. 15 watt kita tengok ada tak yang bersentuh-sentuhan dengan bahagian-bahagian body yang lain. Kalau tak ada kita teruskan priming lah. So priming pada bakaran fire dia 15 watt sahaja Dengan terus priming kepada 30 watt, nanti coil akan rosak perlahan-lahan Jangan terus naik pada 20 ataupun terus naik pada 30. Kena mulakan dengan 15. Dapatkan tune dia.
supaya pemanasan tu sekata dan tidak ada langsung hotspot ataupun kawasan yang tidak terbakar. Jadi supaya pembakaran itu rata, kita kena kikis-kikis dengan seramik seramik tweezer. Okey. Kita tengok apabila primate coil ni kita burn, kita priming apa semua, dia warna dia akan berubah. Akan menjadi gold ataupun bluish gold, hijau ataupun green, sometimes blue. Itu menandakan coil tu sudah hampir-hampir masak dan kita punya sudah habis masak dan kita punya priming tu betul lah. So kita naikkan lagi. Aku naikkan kepada 25 watt. Dan kita lakukan sedikit pemanasan lagi. Okey, nampak tak? Glowing evenly dan membara dengan rata. Okey. Dan kemudian kita naikkan lagi pembakaran dan pemanasan ni kepada 30 watt. Dan tengoklah, kiranya ada hotspot. Nampaknya macam ada sikit kat bawah tu. Okay, kita kikis-kikis, hilangkan hotspot tu. Dan pembakaran tu akan benar-benar berlaku dengan baik apabila dia bermula dari dalam dan keluar dari tengah dan ke tepi. Dari tengah ke tepi. Begitu. Okey. So kita sejukkan dia sikit. Tengok berapa ohm dapat. 0.34 ohm. 0.32 ohm. Gitulah range dia. So RBA dah sejuk, kita ambil kapas dan kita lakukan proses kapasing. Masukkan kapas dan perlahan-lahan tarik kapas itu, jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar. Yang penting di kawasan ini, di tengah ini jangan ketat, kena loose, kena longgar-longgar sikit, macam tu. Kalau kita tarik macam ni, coil tu bergerak, maknanya terlalu ketat, terlalu banyak sangat kapas, terlalu padat. So kita kena loose, longgar-longgar. Okey, untuk pemotongan, so bila kita buat macam ni, kapas ni, kan? Nampak tak? Ini ada kawasan tempat juice flow. Liquid akan disedut dari sini. So hujung kapas pastikan sampai di situ. So kita akan potong di situ. Sama sebelah sini, sama juga. Dan kemudian sekiranya ada jarum atau benda tajam, maka kita sisirlah di hujung-hujung kapas ini. Hujung-hujung je, jangan sampai banyak sangat penyisiran ataupun penyikatan. Jangan terlalu sampai kapas tu nipis, tak perlu. Di hujung-hujung saja. Hujung-hujung tu kita buang-buang yang bergumpal, yang berkumpul-kumpul. Bila dah ngam, maka kita kepit kapas ni, kita masukkanlah. Pastikan yang hujung dia Okey. Hujung dia terjulur kalau boleh lah. So kita kepit bahagian hujung kapas tu, masukkan. Masukkan biar dia menjadi satu perkara yang masukkanlah. Jangan terlalu padat di sini sebab kepadatan tu akan menghilangkan capillary action dan kemampuan kapas tu untuk menyerap. Kemas-kemaskan sikit.
Okey. Begitulah kurang lebih apabila telah di-tuck in kapas tu. Kemudian dengan liquid yang kita ada, kita basahilah coil dan basahilah kapas ini. Gunakan jarum untuk memastikan setiap bahagian kapas ni benar-benar basah dan diserapi oleh liquid. Cucuk-cucuk sikit. Tambah lagi liquid. Freebase Blueberry Cheesecake Bakery and Dessert Series dari dari iJuice Malaysia. Okay, so 30 watt bakaran. Kita tengok jadi tak. Okay, kecilkan dulu lah. 20 lah dulu start. Okay, begitu Itu adalah firing dot ignition pada 20 watt. Basahkan lagi. Tembak lagi pada 25 watt pula. Tu tembakkan pada 25 watt. Kalau kita tembak pada 30 watt, apa jadi? Itu ditembakkan pada 30 watt. Okey. Berjaya menghasilkan pembakarannya sebegitu. So kita biar dia sejuk sikit. Panas tu kalau nak dipegang tu. Okey. Panas. Hati. Buka dia kejap. Okey, dekat bawah ni kena pastikan pasang dia punya getah. Getah O-ring. Penting. Sebab dia akan mengikat. Getah ni selalu hilang kalau tak dijaga dengan betul. Sebab dia tidak placement dia tak kuat kat situ. Okey, kemudian di kawasan bawah deck kita ikatkan. Pasangkan di bawah tu dengan berhati-hati sekali dan dengan ketat sebab kita nak dia loose. Okey. Dengan ketat Jangan kacau coil. Jangan tekan-tekan, jangan picit-picit coil. Ini adalah dia punya chimney dan kawasan top cap. So pasanglah dia punya O-ring untuk kita pasang pada tank. Dia nanti akan jadi macam ni guys Benda ni akan jadi menutup macam ni tau. Dan juice ataupun liquid akan dari tank akan terus masuk ke sini membasahi kawasan dalam. Dia akan jatuh kat sini juice tu, liquid tu, dan dia akan masuk dekat lubang-lubang ni untuk diserap oleh kapas dan kena kepada coil. Itu secara asasnya begitulah. So ini tak ada depan, tak ada belakang. Masukkan je dengan penuh berhati-hati. Sama Sama. Ikut mana pun sama. Okay, so ini dia punya O-ring ni kena ngam lah. Kena ngam dan kena masuk dengan perlahan-lahan. Sebab kalau tak nanti, kalau ada kawasan O-ring yang tak betul, nanti dia boleh leak.
Pastikan ni dah ngam. Pastikan dah okey. Kemudian barulah kita pasangkan di begitu. Okey. Berjaya. So boleh fire tak? Boleh fire tak dia dalam dot. Jadi kita isilah liquid sebelum kita masukkan dekat dot. AIO V2. Tak nak banyak-banyak sangat. Kita isi liquid dekat ni je. Okay, macam tu. Sebab aku nak tengok, nak test firing dia macam mana kat dalam ni. So masuk bahagian ni. Dekat bahagian .aio punya tank compartment. Tengok firing berapa. Dapat berapa. So ohm dia kat sini tulis. Ya ke 0.3. So 0.35 ohm. Aku akan tembak pada 30 watt. Kita tengok macam mana pergi dia. Okay, kalau aku tembak pada 35 watt. Macam mana pergi dia. Okay, itu pergi dia. Dari segi cita rasa macam mana pula? Cita rasa ngam. Sebab dia belum lama lagi, jadi belum dapat mengeluarkan dia punya flavoring dan cita rasa yang sebenar. Tapi dapat rasa dia punya manis blueberry dan lemak cheesecake tu dah keluar. Tapi belum betul-betul keluar sangat sebab baru masuk. Dan kapas pun belum masak sangat, serta coil pun belum betul-betul mesra dengan kapas. Kena tengok dululah. Beberapa jam selepas ni barulah boleh beri judgement. Tapi setakat ini performance.mission dalam .aio V2 memang sangat naik. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Itu tadi sesi recoil RBA.mission di dalam .aio V2. Dan walaupun mungkin sesi coiling ni mungkin mungkin tadi video ni panjang sangat ke, minta maaf. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa siapa-siapa nak rasa coil Waklu boleh dapatkan, boleh Roger. Telefon ada kat situ. Boleh Roger untuk dapatkan coil Waklu. Kita layan sekejap. Okey, Wak Asri sini. Assalamualaikum.